akan share tentang untuk businessman. Okey, jenis perniagaan di Malaysia. Apakah dia jenis perniagaan di Malaysia? So sebenarnya ada 4 jenis perniagaan, iaitu pemilikan tunggal, rakan kongsi, syarikat sedia berhad, perkongsian liability terhad. Okey, pemilikan tunggal ni yang biasa kita dengar lah. So bisnes kecil-kecil, bisnes yang dipunyai oleh keluarga, So perniagaan ni mempunyai seorang pemilik aja. Okay? Dan dia biasanya menggunakan nama peribadi atau nama perdagangan pun boleh. And then rakan kongsi. Dia sama macam pemilikan tunggal, cuma dia lebih daripada seorang lah tuan punya bisnes tu. And then syarikat sedia berhad. Syarikat sedia berhad pula adalah entiti yang ditubuhkan oleh beberapa individu, okay, and then company ni boleh beli hartanah, beli property, beli assets lah, buat assets ya, dan menggajikan pekerja yang mana business scale dia lebih besar lah, lebih besar daripada yang pemilikan tunggal tadi. Okay, and then another one adalah perkongsian liability terhad. So ini adalah gabungan syarikat sedia berhad. So anda mempunyai business yang macam mana? Which one is your business? Okay, jenis masalah yang dihadapi. Apakah jenis masalah yang biasanya dihadapi oleh businessman, business person? Okay, first kali, loan atau hutang yang tertinggal, outstanding loan. Secondly, tiada manfaat kepada pengarah ataupun business owner. And another one, perniagaan terganggu ataupun terhenti. Okay, kenapa loan ni boleh menyebabkan problem? Okay, bayangkan satu company, anda mempunyai company ni dan mempunyai katalah seorang atau dua business owner, it doesn't matter. Okay, katalah berlaku kematian kepada salah seorang daripada director. Okay, bayangkan katalah loan tu adalah 5 juta. Asalnya dikongsi bersama dengan director tadi kan, tetapi sebabkan dia dah meninggal, so director yang masih hidup tadi terpaksa ambil liability hutang loan yang dipunyai oleh director yang meninggal tadi. So bayangkan dia punya pressure macam mana. And then lagi satu, sekiranya business tu dia tidak ada rakan kongsi, katalah seorang-seorang, still kalau ada buat loan, creditors akan mencari next of kin dan dia akan tutup hutang tu. Okay, so ini adalah problem tu tak? Dia akan menyebabkan stres dan sebagainya. Bayangkan creditors datang ke rumah, mencari isteri director tadi dan minta hutang bisnes, yang mana isteri pun tak tahu adanya hutang bisnes ni. Okay, so this is the first problem. The second one adalah tiadanya manfaat kepada pengarah ataupun business owner. Ni saya ada pernah berjumpa beberapa kali dengan business owner ni. Dia macam merungut sikit lah, macam dia meluahkan rasa dia lah sikit kan, yang mana dulu Zul, saya bila saya manage business ni, saya pastikan semua orang ada dapat dapat benefits, macam-macam benefits lah yang dia dapat kan, yang dia happy lah masa dia manage dulu. Tapi bila dia dah turunkan kepada orang lain, anaknya ataupun siapa saja selepas itu, cara dia manage business tu, operation tu berbeza. Jadi yang tadi business owner tadi dia kata dia merungutlah sikit kan. So kita punya package ni kita boleh offer kepada you guys, kepada anda semua yang business owner, yang mana dia boleh beri manfaat pula kepada anda. Contoh, nanti saya akan terangkan contoh, dan contohnya memang best. Okay, and then setelah kita bagi solution ni kepada director tu, okay, kepada owner tu, dia happy. Kenapa happy nanti saya explain. Okay, and then the third one adalah masalah perniagaan tu terganggu ataupun dia boleh terhenti terus. Sebabnya apa? Sebab, okay, contoh yang tadi ini lebih kepada perniagaan yang lebih besar, yang mana bisnes tu mungkin 2-3 juta setahun ataupun 5 atau 10 juta.
Okey, bayangkan ada few directors, katalah ada 3 directors ada 3 director, seorang meninggal. Seorang meninggal and then director yang meninggal ni punya pewaris, katalah isteri dia, of course dia berhak terhadap share tu kan, share company suami dia. Jadi dia pun nak menuntut hak tersebut. Ada seringkali, ada juga yang berlaku yang mana bukan saja dia menuntut share tu, hak suami dia tadi, tetapi dia nak get involved dalam bisnes tu. So ini menyebabkan perniagaan tu jadi kocak-kacir. Dia punya business operations tu jadi kucak-kacir lah. Bayangkan sebelum ni tidak pernah ambil tahu tentang bisnes, tidak ada skills pun dan knowledge, tiba-tiba nak run bisnes. Jadi kan bayangkanlah. So kita pun ada solution untuk ni. Okay. Next adalah ini adalah kejadian sebenar yang berlaku. Ini pada tahun 2019, pengasas dinas skincare yang meninggal 2019. Okay, and then saya terbaca di sini arwah wasiat jaga perniagaan. Okay, ayat tu bagus kan? Arwah wasiat jaga perniagaan. So apakah maksud wasiat di sini? Adakah wasiat tu hanya cakap mulut je ataupun wasiat ni memang ada ditulis? Dia punya ada dia punya deeds of assignment-nya, ada dia punya trust deeds-nya, ada dia punya everything tertulis dan endorsed by lawyer. Adakah wasiat ni diperbuat macam tu ataupun hanya cakap mulut? So sekiranya proper dan sebagainya, alhamdulillah tak ada masalah, tapi kalau hanya cakap mulut is a problem. Kenapa problem? Inilah sebabnya. Okay. Kalau tidak ada wasiat yang betul-betul ditulis, trust deeds yang betul-betul ditulis, endorsed by lawyer dan sebagainya, maknanya legal document So inilah yang akan berlaku. Kenapa? Sebabnya apabila berlaku kematian tu, all the assets tu frozen, and then disebabkan tidak adanya hitam putih yang legal document yang hitam putih, then particular person tu, pewaris tu tidak boleh menuntut. Jadi itu satu problem. And then another problem adalah disebabkan ni asset distribution process untuk seorang Muslim, macam kita Muslim, sangat panjang. Okay. Contoh sekiranya mempunyai wasiat, okay, lebih kurang dalam 1 ke 1.5 tahun, lebih kurang 2 tahun lah, boleh diselesaikan. Tetapi kalau tidak ada wasiat, ni tengok panjang dia punya proses ni. 3 ke 5 tahun. Saya ada satu klien yang mana berlaku kematian pada tahun 2017, okay, dan sampai sekarang faraid distribution masih tidak dapat dilakukan sebab aset dia masih lagi tidak dapat dicairkan dengan sepenuhnya. Okay, baru ke tahap appoint administrator, pentadbir harta pusaka, baru di situ, dan masih lagi ada beberapa aset yang tidak lagi dicairkan. So nampak tak, prosesnya sangat panjang dan sekarang ni stuck sekiranya tidak dilakukan dengan betul. Kenapa? Because of this complex process. Proses sangat kompleks. Kalau kita bukan lawyer, definitely kita tak tahu macam mana kita nak proses. Even though you tahu macam mana nak proses, tapi very time consuming and very costly. Sangat mahal. Satu aset, contoh rumah nak dicairkan, memerlukan belanja legal punya dokumen dan sebagainya, RM8,000. Ni based on saya punya experience. Nak cairkan kereta ada RM3,000. Ada RM3,000 sana, RM4,000 sini. Campur-campur semua lebih kurang dalam about 50 to 60,000 hanya untuk cairkan aset saja. Bayangkan, belum lagi proses yang lain. So kat sini dia menjadi complex proses dan very time consuming and very costly. Disebabkan itulah orang, kalau kita tengok tadi tu, ada aset di amanah raya sampai 70 bilion tidak dapat dicairkan sebab kos. Nak cairkan tu perlukan kos. Bayangkan 300 juta, katalah harta pusaka tu 300 juta harga dia, nilai dia 300 juta. 1.5% daripada 300 juta tu berapa? Juta juga kan? So siapa yang sanggup nak keluarkan juta-juta untuk cairkan? That's why dia jadi beku di situ. 70 bilion dah sekarang. Tapi don't worry.
don't worry, kami ada solution untuk anda yang mana tiga problem tadi kita ada solution dia. First kali, pembatalan pinjaman ataupun loan redemption kita boleh buat. Manfaat director pun kita boleh buat, dan buy and sell arrangement pun kita boleh buat. Okey, 3 solution untuk 3 problem yang besar yang tadi. Okey, macam mana kita buat? Inilah dia. Okey, package kita akan bantu melangsaikan loan yang tertunggak bahagian director yang meninggal tadi. So yang maknanya director yang masih hidup dia tidak terbeban, ataupun kalau sole proprietor company yang tunggal, okey, family tidak perlu stres, ya, tidak ada bebanan emosi dan sebagainya. And then manfaat director, okey, saya ada buat untuk saya punya klien yang mana kita provide dia satu solution, satu package yang mana setiap tahun dia boleh dapat payout. Dia dah boleh dapat payout yang mana payout ni cash, cash ni dia boleh guna untuk apa saja yang dia suka. Dia nak beli emas ke, dia nak bagi sedekah ke, ataupun dia nak travel overseas ke, dia nak travel domestic ke, any reason dia boleh pakai duit cash payout tadi. Okay. And then ada juga saya punya klien yang mana setelah beberapa tahun, contoh dalam 15 tahun atau 20 tahun, dia ada certain large amount of cash yang mana dia boleh withdraw dan dia boleh guna untuk anything. Nak beli kereta dan sebagainya, it's up to the director, dia yang decide. And then manfaat director ni juga boleh digunakan untuk tolak dalam income tax, boleh diturunkan, sebab dia boleh dimasukkan dalam operation expenses. Sebenarnya A, B dan C punya solution boleh masuk dalam operation expenses. Okay. And then another one, solution yang ketiga adalah buy and sell arrangement. Apa maksud buy and sell arrangement? Ini maksudnya contoh ada 3 orang director, masing-masing ambil protection untuk masing-masing, seorang cover ni dan sebagainya. And then sekiranya berlaku kematian kepada salah seorang daripada director tu, okay, of course share director yang meninggal tu sepatutnya diberi kepada dia punya pewaris, betul tak? Okay, pewaris tu instead of dapat share company, dengan menggunakan kita punya package ni, solution ni, payout ni dibayar kepada pewaris tadi. Jadi dia tidak perlu interfere dalam bisnes, dan bisnes boleh berjalan seperti biasa seolah-olah tak ada apa-apa yang berlaku. Okay, so ini kita bagi solution. Ini sebagai contoh lah. Ini contoh untuk pembatalan pinjaman loan redemption. Okay, jumlah pinjaman sama dengan nilai yang dilindungi. Contoh ambil loan 5 juta, kita cover 5 juta. Dan contoh ada 2 partner, seorang 3 juta, seorang 2 partner. So, seorang yang meninggal katalah, partner 1 meninggal katakan 3 million. So, 3 million ni Prudential BSN kita akan buat claim, Prudential BSN akan bayar kepada partner kedua, dan partner kedua gunakan duit ni untuk langsaikan loan tu. Ataupun bayar kepada company settlekan loan tu. Yeah? And then untuk problem yang kedua, ni contoh manfaat yang saya dah explain tadi. Okay? Kita boleh buat satu package yang mana satu beri perlindungan sekiranya meninggal, hilang upai kekal dan sebagainya. Dan package tu juga adanya cash value. Kita panggil cash values, pulangan pelaburan. Yang mana cash values ni dia boleh, directors boleh withdraw anytime plus certain time. Atau kita boleh buat payout every year, terpulang. Kita boleh discuss. Okay. So manfaat director ni very flexible dan kita boleh buat. Right. The next one adalah yang buy and sell arrangement tadi. Okay. Buy and sell arrangement ni contoh ada 2. Cross purchase concept. Ini untuk 2 orang partner. Partner ni contoh cross purchase concept ni untuk company yang small media industry lah, small media entrepreneurship. So partner A cover partner B cover partner A tak boleh. Okay, and then sekiranya berlaku kematian salah seorang akan terima pampasan tu dan boleh bayar whatever, kad hutang kena sebagainya, ataupun gunakan bahagian pampasan tadi untuk teruskan bisnes. So maknanya ada certain amount cash yang boleh dapat instant dalam masa 2 minggu ataupun sebulan, dan boleh digunakan untuk run the operation of the business. Okay, ini cross purchase concept
And second one, ni adalah illustration Okay. Life insurance company ataupun tak cover company, Prudential BSN, company B cover company A, partner B cover partner A, partner A cover partner B. Cross purchase agreement perlu ada dan premiums dibayar kepada Prudential BSN. Bila berlaku kematian, surviving partner akan bayar cash yang dia dapat tadi kepada pewaris partner yang meninggal, dan in return surviving partner boleh ambil share tadi. So ini semua telah termaktub di dalam cross purchase agreement ni. Okay, dan telah diagree oleh dua-dua partner dan dimaklumkan kepada pewaris masing-masing. Alright. Second adalah entity concept. Entity concept ni untuk company yang lebih besar. Contoh 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta setahun punya revenue ataupun lebih. Okay. Sesuai untuk perniagaan dengan 3 atau lebih shareholders juga. Okay. And then lebih kurang sama macam cost purchase, cuma dia larger scale. Okay. Kita tengok illustration. Okay. Operating business ataupun company ambil protection ni terhadap business partners tadi. Kalau ada 3, kalau ada 4, kalau ada 1 ke, ambil protection tu kepada dia. Adanya entity redemption agreement. Okay, premiums dibayar kepada Prudential BSN, and then sekiranya berlaku kematian, Prudential BSN akan membayar kepada business tu dan business tu akan membayar kepada pewaris business partner yang meninggal tadi. In return, dia dapat share, business operation akan dapat share, company tu akan dapat share, dan share tu akan diagihkan balik kepada business partner yang masih hidup. So ini adalah entity redemption agreement. Kalau kita nak tengok lagi satu contoh illustration di sebelah kanan ni, okay, ini kita masukkan sekali trustee. Okay, kita boleh provide trustee ataupun pemegang amanah, dan juga kita boleh arrange untuk trust deeds untuk anda. Okay, so sekiranya berlaku kematian, Prudential BSN akan membayar pampasan tu kepada trustee. Trustee akan akan execute exactly arahan yang tuan-tuan dan puan-puan dah buat. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan adalah business owner. Jadi trust deeds ni ditulis oleh tuan-puan sendiri. Okay. And then trustee ni akan follow dan execute. Contohnya mungkin daripada 100% pampasan tu 50% dibayar kepada pewaris, isteri dan anak dan sebagainya, dan lagi separuh mungkin ataupun 20% dibayar kepada anak yatim punya rumah ke, ataupun masjid ke, untuk tujuan filantropi, untuk tujuan saham akhirat. It can be done. Dan juga even untuk family, katalah dibayar kepada family. Okay. Pun boleh lagi buat lebih detail yang mana, okay, untuk anak contoh umur 21 nanti dia boleh claim sebanyak 200,000 ke 300,000 untuk tujuan pelajaran dan sebagainya, monthly expenses berapa yang perlu didistribute kepada family. Sekecil-kecil itu pun boleh ditulis di dalam trust deeds dan dia sangat safe. Dan ini kita boleh provide. As long as you are our client, you sign up dengan kita, kita boleh provide the protection plus the trust deed and trustee punya arrangement. Okay, and then advantages bila sign up dengan kami. Apabila anda menjadi klien kami, inilah kelebihannya. Okay, first kali, Prudential BSN Takaful adalah number 1 company, Takaful company di Asia. Di Asia kalau dah number 1, di Malaysia pun number 1 lah. Why Prudential BSN boleh menjadi number 1 di Asia dan di Malaysia ni? Sebabnya Prudential BSN selalunya keep to the pace di hadapan dengan memberi cost effective package, dan kita faham masalah klien kita dan kita tailor kita punya package tu mengikut kita punya klien. So macam tuan-tuan dan puan-puan, bukan semuanya perlu ambil 10 juta, bukan semuanya perlu ambil 5 juta kan. Bukan semuanya perlu pampasan kematian. Mungkin anda perlukan pampasan penyakit kritikal contohnya. Pun kita boleh buat. Okay? Ataupun kita boleh buat combination. Ataupun anda tidak mahu
policy yang ada pulangan pelaburan. Kita boleh buat juga. Okay? So kita boleh tailor kita punya protection plan ni, kita punya package ni ikut keperluan dan juga kapasiti tuan-tuan dan puan-puan. Okay? And then secondly adalah reliable and trusted wealth planner dan agency. Alhamdulillah Madinah Group telah berada di dalam industri ni selama 18 tahun. Ya. Kita punya founder Tuan Haji Hanif Ramza dah berada dalam bisnes ni 18 tahun dan memang hari-hari inilah kerja kita. Kita provide solution kepada kita punya klien, kita punya family, kita punya friends. Ya. Tuan-tuan puan-puan punya klien juga, punya friends pun kita boleh bantu juga. Okay? So juga alhamdulillah saya dah berada dalam bisnes ni selama 10 tahun. Ya. Previously saya adalah seorang engineer dan 10 years ago saya decide untuk buat bisnes ni dan untuk service, untuk bagi services kepada saya punya client. Ya, 10 years ago. Okay, and then kita punya package comply dengan IFSA 2013. Islamic Financial Services Act tahun 2013. So nanti saya akan terangkan apakah maksud IFSA 2013 ni. Okay. Ini adalah Tuan Haji Nur Azman, kita punya CEO Prudential Basian Takaful previously pada tahun 2019, tahun lepas di London dia telah menerima awards ni. Number 1 Takaful Operator di Asia. So kita sangat bertuah dan sangat berbangga dan juga alhamdulillah. Okay, ini adalah market share kita di dalam Malaysia. Okay, kalau tengok di sini kita leading market share 30% plus compared to other companies, and even dalam company competitor kita pun dia acknowledge yang mana Prudential BSN leading the markets. Okay, dan ini adalah antara gambar-gambar lain yang lain lagi yang mana kita dah terima awards. Trusted Brand tahun 2019. Selama more than 10 years kita dah jadi trusted brand by Reader's Digest. Okay. Dan Reader's Digest ni dipilih oleh consumer yang membuat pilihan. Okay. Ini adalah total amount yang telah terbayar pada tahun 2018. Untuk membayar satu amount yang sebanyak ni, 500 juta yang sebanyak ni, dia memerlukan satu company yang sangat kukuh, betul tak? Satu kami yang sangat kukuh dan juga yang apa yang saya boleh kata, we do what we say. Dan saya ingin highlight di sini yang mana di Prudential BSN kami akan mencari whatever reason untuk membayar pampasan tu. Untuk membayar, bukannya mencari reason untuk tidak membayar, tetapi untuk membayar. Dan ini adalah antara penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian. Contohnya, of course, cancer is the number 1 killer. Ini kita punya proses. Dan alhamdulillah, ini adalah profile saya. Previously saya adalah engineer dan sejak tahun 2010 saya telah join bisnes ni. Dan alhamdulillah, everyday inilah kerja saya. Inilah kerja saya yang mana saya akan consult klien, kita sembang dengan dia, kita identify apakah yang klien perlukan, especially tuan-tuan dan puan-puan. Seorang businessman pastinya ada banyak perkara yang perlu kita discusskan. Alright. Ini adalah contoh proven case yang mana adalah klien saya sendiri. Okay, so ini adalah contoh cek yang telah terbayar kepada klien, 200,000. Dan nak saya terangkan di sini, nak saya highlight di sini yang mana polisi ni klien baru ambil pada tahun 2016, Disember 2016, dan klien meninggal pada tahun 2017. Bayangkan, very short period of time, baru 7 bulan saja polisi tu. Tetapi still kami mencari reason untuk membayar. Kita dapatkan semua dokumen dan sebagainya dan kita support kita punya klien, dan akhirnya after about 4 months payout sebanyak 1 million tu memang terbayar. Memang ambil masa yang lama. Why 4 months?
because polisi tu di bawah setahun. So memang mengikut standard procedure yang mana perlunya ada investigation, dan alhamdulillah kami telah buat investigation tu dan selepas 4 bulan terbayar, ya. Dan ini adalah check yang mana telah dibayar kepada klien, dan ini adalah another check untuk klien yang lain. So nampak tak? Di sini kami alhamdulillah we do what we say, ya. We do what we say. And juga saya ingin highlight di sini yang mana kami bukan saja membuat claim, tetapi kami juga support kita punya klien on the ground. Ini contoh klien saya yang semasa dia buat piping installation, berlakunya kebakaran, terbakar, sebahagian daripada muka dia terbakar, dan kami turun padam, kami turun pergi ke tempat kejadian dan kita buat reporting kepada owner the business. So klien saya ni adalah tuan punya oil and gas company, dan kita update kita punya klien. Supaya dia tak adalah susah hati kan. Takkanlah business owner macam tuan-tuan dan puan nak mesti banyak benda nak fikir, dan kejadiannya pula berlaku tengah malam, pukul 12 tengah malam. Jadi kita uruskan, kita turun, kita berbincang dengan doktor, kita beli kulit. Perlunya ada kulit sebab nak buat skin grafting, ya. Yang kita communicate dengan doktor, kita dapatkan quotation, dan polis ini memang terus cover klien because ini adalah kes kemalangan. Dan ini dah selepas buat skin grafting dan dah settle ni, dan kita juga update balik kepada kita punya klien lah. Kita update dan alhamdulillah semuanya settle dan klien pun happy. Sebabnya kalau tak payah kan, kena turun sendiri, kena check sendiri dan sebagainya. Ini adalah extensive kita panggil extensive service yang kita boleh provide dan kita akan provide kepada anda bila anda menjadi kita punya klien, ya. So ini adalah extensive service. Dan juga polisi kami ni, package kami ni comply dengan Islamic Financial Services Act pada tahun 2013, yang mana payout tadi, katalah payout tu 5 juta atau 10 juta, ianya tidak termasuk di dalam harta pusaka. That means dia tidak dibekukan. Okey, contoh bisnes tadi kan. Bisnes tadi, katalah klien 50-50% kan. 50% is partner A, 50% partner B. Sekiranya berlaku kematian kepada partner A punya bahagian 50% ni akan frozen, akan dibekukan sebab dia dah jadi harta pusaka. Jadi macam mana bisnes nak teruskan operasi dia? Kalau dah terbeku macam ni kan, pastinya akan ada kita panggil interruption, disruption dari segi cash flow. Macam mana nak run bisnes tu? Mungkin bayaran gaji ke dan sebagainya kan. Mungkin akan ada berlaku sedikit kita panggil disruption, Jadi dengan adanya pampasan ni, katalah 5 juta, 10 juta. Satu duit ni, pampasan ni dibayar terus kepada bisnes dan duit ni boleh digunakan terus immediately. So inilah yang powerfulnya kita punya package ni, yang mana dia tidak tertakluk kepada estate, tidak tertakluk kepada harta pusaka si mati, dan boleh terus dapat kepada siapa saja yang tuan-tuan dan puan-puan dah decide untuk menerimanya, pewaris ataupun anybody yang untuk menerimanya. Dan both Muslims and non-Muslims boleh ambil package ni. So this is the best part of it. This is the best part of it. And selain daripada tu, kita punya package ni in line dengan Prophet Muhammad punya ajaran, yang mana lebih baik kita sediakan pewaris kita something untuk dia teruskan kehidupan daripada dia terpaksa meminta-minta. Itulah kita tak nak kan. Dengan ketiadaan kita punya pewaris ni hidup susah pula. Kan? Tidak dapat buat ni, tidak dapat buat itu, expenses macam mana dan sebagainya. So inline dengan, alhamdulillah inline dengan Prophet Muhammad punya teaching, dan juga package ni adalah sebagai usaha untuk kita bantu tuan-tuan dan puan-puan, dan juga sebagai usaha tuan-tuan dan puan-puan untuk make sure that your business keep on growing
keep on functioning, keep on operating, dan juga boleh disampaikan kepada pewaris ataupun anybody that you desire, atau anybody yang tuan-tuan dan perempuan nak. Dan sebagai summary, tuan-tuan dan perempuan sebagai business owner, first kali kita boleh buat satu package yang mana comply dengan IFSA 2013, yang mana akta ni adalah sangat powerful, tidak boleh di-contest, dan very easy, very fast methods. Prosesnya mengambil masa antara 2 weeks to 1 month sahaja. Ya, kita perlu disburse duit tu dalam masa maksimum 1 month sahaja. Unless macam klien saya tadi mengambil masa 4 bulan sebab polisi tu baru saja approve, baru 7 bulan. Okay, and then secondly, high investment return kita boleh provide juga. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak mahu ada pulangan pelaburan pun kita boleh buat. Next one adalah shortest payment period selama 5 tahun sahaja pun kita boleh buat. Contoh, biasanya business owner inginkan komitmen yang pendek kan, 5 tahun saja atau 10 tahun, kita boleh buat. Kita boleh provide that solution. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin membuat saham akhirat, juga kita boleh bantu untuk buat. Kita boleh buat trust deeds, kita boleh buat trustee, kita boleh provide trustee, kita boleh buat semua ni. And yang kedua terakhir ni, kedua-dua ni estate division coordination dan juga untuk urusan faraid dan sebagainya, kami boleh provide this service, bantuan ni secara percuma kepada anda apabila anda menjadi klien kami. So sebab apa kita pun nak juga saham akhirat. Kita faham pewaris of course dia tidak tahu proses-proses macam mana nak claim, takaful punya proses, dia tak tahu kan. Jadi kami akan bantu dalam kes ni, dan it is for free apabila anda menjadi klien kami. Dan ini adalah business structure, dan ini adalah proses claim sekiranya berlaku kematian. Ini adalah prosesnya, yang mana sebenarnya proses kedua adalah proses yang paling panjang, yang mana kita akan kumpulkan semua dokumen-dokumen, fakta-fakta dan sebagainya, report doktor dan sebagainya untuk kita provide kepada Prudential BSN untuk tujuan claim. So proses nombor 2 lebih panjang sebab kita perlu liaise dengan banyak pihak, dan selebihnya adalah by company. So within 2 weeks to 1 month, okay, sekiranya documentation telah siap, telah complete, tidak ada apa-apa masalah, within maximum 1 month, duit akan disburse kepada pewaris, ataupun kepada trustee.